peringkat PBT. Pemaju dah dapat kelulusan. Tetapi ada wakil rakyat yang campur tangan. Ada ahli PBT yang campur tangan. Tak boleh. Sebab kelulusan yang diterima oleh pemaju ataupun industri ataupun masyarakat perniagaan, kelulusan itu setelah melalui banyak proses, khususnya melalui termasuk juga Majlis Perancang Negeri Selangor, iaitu SPC, State Planning Committee. Maknanya dalam SPC itu semua badan dah siasat, dah teliti. Daripada laporan PBT, pada jabatan-jabatan dah terima. Pemaju dah dapat kelulusan. Bila nak majukan, adun campur tangan, PBT campur tangan. Kalau ini juga berterusan. Di mana hak kita? Apa hak kita untuk menghalang pembangunan di negeri Selangor? Ya, kita wakil rakyat, kita ahli majlis. Tetapi kalau pemaju ataupun syarikat itu telah melalui semua proses yang cukup ketat. Dia tahu apa keperluan yang telah ditetapkan oleh PBT, yang ditetapkan oleh State Planning Committee, yang ditetapkan oleh MTES. Kalau semuanya telah dilalui dan kelulusan telah diterima, ADUN dan PBT tidak ada hak untuk menghalang kemajuan tersebut. Dia bayar cukai. Bila mereka bayar cukai, negeri akan dapat kutipan hasil dan kita boleh gunakan ini untuk rakyat. Tetapi kalau kesemuanya kita defer, tidak ada kekuatan untuk membuat keputusan, satu persatu ditangguhkan. PBT tak boleh bergerak, ADUN kacau. PBT tak boleh bergerak, PBT kacau. Tidak ada kemajuan baru, tidak ada projek baru kerana seperti saya sebut tadi, MTES bertindak sebagai mahkamah tinggi untuk menyiasat, mendakwa dan menghukum. Akhirnya belum ada satu kemajuan yang betul-betul besar dari segi pembangunan ekonomi di negeri Islam. Sebagai contoh, pelantikan ahli-ahli PBT, saya sempat sentuh sedikit semalam. Saya tidak berniat untuk bertindak secara personal terhadap mana-mana individu ataupun exco. Tetapi kita harus melantik ahli-ahli majlis yang benar-benar dapat memberikan sumbangan dan kebaikan kepada PBT. Tuan Speaker, maaf saya bercakap, ada ahli PBT yang masuk dalam mesyuarat majlis, mentaliti dia, pemikiran dia masih pembangkang. Masuk dalam PBT, dia nak serang YDP saja. Tak boleh. Kita harus menghormati pegawai-pegawai kerajaan. Kita harus memberikan sokongan dan dokongan yang penuh kepada YDP. Kita harus memberikan kerjasama yang sebaik mungkin. Kita harus facilitate, bukan menyulitkan kedudukan mereka. Mereka pegawai kerajaan. Kecualilah kalau kita ada bukti yang sahih, ada YDP, ada pegawai kerajaan yang mengkhianati dasar kerajaan kita, saya setuju hukuman mesti diambil. Tetapi umumnya, semenjak setahun yang lalu, saya ucapkan tahniah dan penghargaan kepada semua YDP dan pegawai kerajaan yang memberikan kerjasama yang baik kepada Kerajaan Pakatan Rakyat di bawah kepimpinan Datuk Menteri Besar. Tetapi ada ahli PBT, lepas mesyuarat dia keluar buat demonstrasi. Sebab mentaliti dia masih pembangkang. Sedangkan kita sekarang sudah sebuah kerajaan. Justru itu saya sebut semalam, nak pilih ahli PBT, cari mereka yang boleh mendukung dasar kerajaan. Kadang-kadang mereka masuk, dia bawa dia punya ideologi saja. Dia bawa dia punya matlamat saja. Kalau dia dari kumpulan A, pemikiran dia A saja. Kita tidak boleh begitu. Ahli PBT harus mengambil sikap yang inklusif. Kita terima semua pandangan. Sebab itu semalam saya tanya,
dan Kota Damansara pun tanya, apa sebenarnya kriteria melantik ahli-ahli PBT ini? Sebab PBT ini penting, Tuan Speaker. PBT merupakan paksi kepada kerajaan negeri. Sumber pendapatan yang dikutip oleh PBT, termasuk juga pejabat-pejabat daerah, itu besar untuk mendukung program kerajaan negeri. Tetapi sekarang ada confusion di bawah, berserabut di bawah. Tak tahu siapa dilantik. Kita tak tahu kriterianya. Kriteria juga berubah setiap hari. Hari ini begitu, besok lain. Sebab itu saya mohon supaya pelantikan ahli-ahli PBT ini biarlah di kalangan orang yang layak untuk memberikan sumbangan kemajuan kepada PBT tersebut. Bukan kerana dia baik dengan exco yang berkenaan. Ini saya dapat senarai yang terkini, ada PBT, ahli PBT yang berkhidmat dengan baik, ditukarkan ke tempat lain sewenang-wenangnya. Tidak ada proses consultation berlangsung di bawah. Ini amat mendukacitakan. Sebab ini bukan kerajaan sesebuah kaum. Ini adalah kerajaan Pakatan Rakyat. Asas pembentukan Pakatan Rakyat itu cukup indah. Kita mahu good governance, kita mahu rule of law, kita mahu demokrasi, kita mempertahankan human rights. Asas pembentukannya indah. Tetapi realiti di bawah bagaimana? Pembentukan Pakatan Rakyat bukan kerana ahli majlis. Sebab itu, rundingan itu mesti berjalan dengan baik. Saya tak boleh menang di Gombak kalau hanya bersandarkan ahli-ahli keadilan saja. Kita ada hanya 6,000 keadilan di Gombak. Saya tak boleh menang. Penghuni 99,000. Kalau saya campurkan dengan ahli PAS 10,000, saya 16,000, saya masih kalah. Tetapi saya menang kerana dukungan rakyat. Bukan kerana dukungan parti saja, tetapi rakyat yang mahukan perubahan. Dan rakyat yakin yang mampu bawa perubahan di negeri Selangor ialah Pakatan Rakyat, bukan UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu dalam mengolah dasar Pakatan Rakyat di negeri Selangor ini, bincang bersama. Pandamaran tak boleh menang kalau hanya Cina sokong dia. Dia perlukan sokongan Melayu, dia perlukan sokongan India. Ini realiti politik di Malaysia, termasuk di negeri Selangor. Sebab itu saya minta supaya perkara ini tidak berulang. Saya rasa malu dengan yang dipertua. Banyak yang dipertua bertemu saya di luar, di lobi. Melahirkan rasa kekesalan kerana melihat senarai yang bercanggah-canggah. Angkat sumpah hari ini 10 orang, besok 3 orang, lusa 5 orang. Ini proses apa? Mengapa tidak ada satu permuafakatan dalam exco kerajaan negeri supaya bincang elok keluarkan satu senarai yang sempurna, mewakili semua pandangan? Dan kalau ini tidak boleh dilaksanakan, saya mencadangkan kepada Datuk Menteri Besar, inilah masa yang terbaik untuk kita buat rombakan exco kerajaan negeri Selangor secara besar-besaran. Saya mahu muka-muka baru. Sebelah kanan saya, belakang saya tengok. InsyaAllah mereka ada kelayakan. Jangan bila dah jadi exco, dia rasa dia hebat. Dia rasa dia kuat. Pandangan orang lain diketepikan. Ini negeri Selangor. Kita wujud kerana Pakatan Rakyat. Kita wujud bukan kerana parti yang kita wakili. Jadi Tuan Speaker, saya mohon supaya perkara ini diteliti semula. Kita mahu satu rombakan exco dan lantik bukan sahaja mengikut agihan parti, tetapi kita mahu di kalangan orang yang boleh memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat negeri Selangor. Kerana kita diangkat oleh rakyat. Kita menang kerana sokongan besar rakyat. Bukan hanya parti kita pun ahli kita, tetapi rakyat sedang melihat dan meneropong kita apakah kemampuan kita untuk membawa perubahan. Seterusnya saya lihat